35 yang dah masuk. Sekejap. Saya punya ni dah tak buka. Saya tengok bibir saya merah sebenarnya. Ini pakai filter namanya. Okey, so kita sambung balik kepada kita punya chapter. So kita akan speed up sikit. Okey, tadi ada yang PM saya punya page. Baru saya perasan saya punya kuota dah habis. 1,500 subscribers yang pakai keyword tersebut tu dah habis lah. Jadi maknanya tak apalah, saya dah komen secara satu persatu siapa yang komen tadi tu yang dah tak yang apa panggil, saya dah masukkan dalam grup ke? Saya pun lupa pula nak check tadi. Saya ingat dah masuk. Sekejap ya. Tadi rasa macam dah masuk kan? Rasalah. Okey, saya dah masukkan dah ibu tadi tu. Itu adalah bonus kepada mereka yang hadir lah. Okey, by the way saya minum sekejap Okey, jom kita pergi kepada petang ni. Kita akan sambung sikit kepada SEO tadi. Okey, kita akan sambung kepada topik SEO dan juga Google. Okey, jadi saya akan teruskanlah sebab kita nak speed up supaya kita boleh learn semua yang dalam chapter yang kita patut belajar, kita patut tahu. So dan dalam masa yang sama, believe me, dalam masa 8 jam ni memang tak cukup sebenarnya kalau you nak learn everything. But you dapat apa yang ni, ini adalah permulaan untuk you gerak. Yang mana dah start, teruskan langkah, jangan stop. Sebab proses learning ni dia tak akan tamat. Even saya sendiri pun banyak lagi benda yang saya kena belajar. Even saya tak adalah sampai tahap top sangat kan. Di Malaysia, kalau betul-betul saya top kat Malaysia ni, buka mulut je, saya rasa kelas tak sempat habis perkataan dah penuh dah, sit. Jadi itu antara kehebatan orang yang betul-betul ramai followers lah. Okey, jom kita pergi kepada next, iaitu berkaitan dengan SEO Facebook dulu sebelum saya sentuh kepada ni. Tapi by the way, you guys nak tanyalah, tadi assignment tu you hantar dekat grup yang satu lagi ke dalam grup yang EU tu? Ke seorang pun tak hantar? Sebab saya satu grup tu saya tak ada dalam grup tu kan, jadi tak sempat nak tengok lah kalau ada. So kalau yang ada tu tahniah sebab anda memang awesome. Nak berjaya tu tindakan je. Saya tak adalah sampai tahap nak marah untuk siapa yang tak buat. Sebab saya dah berhadapan lebih daripada 15,000 usahawan. Jadi boleh nampak lah gaya betul-betul kalau you nak berjaya memang you kena langkah. Saya tak kata you tak buat sekarang ni you takkan berjaya, no. Tapi satu perkara yang saya pegang daripada zaman saya belajar sampai sekarang, apa saja perkara yang kita buat itu adalah diri kita. Kalau once sekali you abaikan, you tak buat, memang bagi saya mudah je. Benda lain pun you tak buat. Ini bukan prejudge you, tapi benda ni common. Dan sebab tu kalau you nampak orang yang rajin ni, kalau you dapat assignment, dia dapat apa-apa je, dia rajin buat dulu. Dia tak kisah apa pun cakap, asalkan dia buat. So that's attitude usahawan yang patut ada lah. Sama juga dalam kerjaya, sama juga dalam bisnes. Saya nampak usahawan yang, to be honest kalau you berhadapan dengan usahawan yang betul memang jutawan, yang memang betul dia bukan jenis yang terlalu expose sangat, tapi memang dia orang yang kata orang jutawan, you tengok kelakuan dia sangat rajin. Even dia tengok Ali Syukri ke Datuk Vida ke, saya ambil contoh sebab benda ni memang you kenal lah. Ramai orang Melayu kenal mereka ni sebab mereka dah jadi selebriti. So usahawan selebriti. So bila mereka ni buat, mereka tak setiap hari mereka ada je konten. Irfan Khairi satu lagi. Ni bukan kontroversi punya orang lah, tapi Irfan Khairi ni jutawan IT. So you nampak mereka ni orang yang sangat rajin. Mereka kaya kan? So kita nak petikaikan orang, kita nak petikaikan, alah tak perlulah nak jadi rajin dan sebagainya. No, itu attitude awal yang kena ada. Daripada saat you belajar, saya tak kata saya terlalu rajin, but saya tahu apa yang saya buat. Even saya punya assignment dekat universiti pun, mostly memang saya hantar lah. Saya tak ada sikit-sikit, melainkan kalau saya terlupa. Terlupa tu saya tak boleh nafikan lah. Tapi start tu memang saya akan hantar. Lewat ke, tak lewat ke, saya akan hantar. Pesyarah terima ke, pesyarah tak terima ke, InsyaAllah lah, selalunya pesyarah dengan saya, dia akan terima. So, mulut saya ni agak manis lah. Minta maaf, Prof. Saya janji saya tak buat lagi. So, minggu depan jumpa, minta maaf, Prof. Saya janji saya tak buat lagi. So, skill saya adalah skill memujuk lah. So, the thing is, macam you guys, kena pegang benda ni, buat je. Nak petikai ke tak petikai, it's okay. Even kalau you tengah uruskan program, you akan perasan kan dalam organisasi tu ada yang betul rajin, ada yang pandai manage, ada yang ikut kelebihan masing-masing lah. But ada juga kelompok yang tak buat apa-apa pun. Dah tak buat apa-apa, tak cakap apa-apa, tapi macam tu je. So itulah benda yang habit yang you pegang,
Itu yang bahaya untuk masa depannya. Saya tak mau cerita everything. Yang mana yang rasa nasihat best tu ambil. Yang rasa macam tak nak dengar tu buang ke tepi. It's okay for me. Saya bukan bahasa mudah je. Macam saya kata bahasa dekat adik-adik kan. Ingat dalam program ni, waktu saya bercakap ni, waktu saya ada benda yang saya sampaikan. Tapi lepas daripada program ni, apa yang ada pada saya dan awak hanya doa saya je. So, apa saja yang berlaku pada diri you, tak efek kepada saya. Pahala you. So, kejayaan you. Tak efek pun kat dalam kehidupan saya. Of course, emosi tu mungkin adalah, oh dia pernah jadi program aku. No. Tapi hanya emosi je. Everything, benda-benda lain tu, tak ada apa-apa. Even saya cerita awal-awal saya pernah terlibat dengan program usahawan, pernah terlibat dengan program anak-anak ni, adik-adik ni. Mula-mula saya rasa bangga tau. Ya, adalah aku punya, apa panggil, student yang jadi doktor ni, Alhamdulillah, ya Allah. Sebab dia hubungi kita tahu lah kan. Dia ingat aku lagi, Alhamdulillah. Dia kata sebab nasihat dan sebagainya, Alhamdulillah. Sonok awal-awal. Tapi bila saya dah kerap berhadapan dengan situasi ni, saya rasa macam, dia macam itulah, dia jadi emosi. Allah bisa tegal biasa, tak ada benda dah. Macam sebab tu saya nasihatkan kalau you rasa nak ambil. Tak ambil pun tak apa. Sebab apa yang saya sampaikan ni, so based on apa yang selalu berlaku sekeliling saya, mungkin ada antara kita ni, dia macam pelajar istimewa. Kan pernah tengok tak pelajar ni? Dah lah tak study, malas gila. Kan? Ponteng kelas, tapi tengok selalu skor. Kan ada kelompok kawan-kawan kita seorang dua je lah. Kan? Daripada 10,000 pelajar, seorang dua je sebenarnya yang ada. Tapi rata-rata antara kita rajin sebenarnya. Cuma kita ni tengah-tengah. Kan? Ada benda yang kita betul-betul suka sangat. Contoh suka main game. Rajin lah. Suka sangat main game. Tapi benda lain dia tak suka, it's okay. Bagi saya, dia tahu apa yang dia minat. Tapi untuk saya betulkan lagi, untuk saya tambah lagi dia punya apa panggil, kebolehan. Kalau dapat peluang datang kelas ke, you pergi seminar ke mana-mana, buat je. It's okay. Kan tak rugi pun daripada you tengok je kan, buat je. Okay, dah penat lah bebel. Itulah namanya bebelan abang. Okay, pada muka korang. So, jom kita sambung balik. Okay. Pertanyaan kita akan sambung pada SEO. So, SEO ni apa? SEO ni adalah Search Engine Optimization. Okay, kenapa ada Search Engine Optimization dalam kita punya apa panggil dalam kita punya syllabus ni? Yang pertama, okay, bila kita sebut SE, Search Engine, apa yang kita faham? Okay, kita tengok dulu. Kita nak uji pengetahuan peserta pada hari ini. Okay, apa yang kita faham pasal Search Engine? Saya tengok sekurang-kurangnya 3 orang respon lah, baru kita rasa excited nak cakap. So, apa yang, tak apa, it's okay. Kalau salah ke betul, tak ada masalah. Yang penting jawab je. Itu, okay, tengok siapa yang orang pertama. Apa itu SEO? Waktu ni lah kita akan buka kan. What it is SEO. Kan? So, ini adalah SEO dia. Search Engine Optimization. Tak tahu terus ambil kau Arham cakap. Search Engine Optimization ni maknanya, kalau kita buat carian, kan kita biasa dengar, sekejap saya panas, patutlah tak buka aircon. Okay. So, bila kita buat carian, kita nak buat carian dekat mana? Itu soalan dia. Dan bila kita sebut SEO ni, kita nak optimumkan carian tersebut, okay, supaya mereka datang dekat kita. Trafik tu datang dekat kita. Trafik ni merujuk kepada individu ke organisasi ke, mereka klik pada dekat engine carian tu dan jumpa kita. Dan search engine ni banyak. Salah satu dia adalah Google. Okay, Google search Kan biasa dengar kan? Ada orang suka sebut macam mana? Kau tak tahu Google lah. Kan ramai dengar. Kau tak tahu Google lah. So, actually, sebab dia, kenapa benda ni berlaku, okay, cerita dasar dia kalau you guys faham, bila kita, zaman sekarang ni, okay, saya stop share sekejap. Zaman sekarang ni, orang lebih percaya website daripada manusia. You perasan tak zaman sekarang ni? You lebih trust website, you lebih trust sources macam tu daripada manusia. Sampai ke tahap kita pernah bukan eksperimen lah, kita pernah bertanya kepada cikgu sekolah. Okay. Cikgu sekolah ni mengajar kat depan, pelajar di belakang dia ataupun pelajar di dalam kelas tu, apa yang mereka buat, mereka search apa yang cikgu cerita.
Apa yang cikgu sampaikan. Sampai tak macam tu sebenarnya. Inilah zaman sekarang punya, kata orang, doubt tu. Keraguan timbul dan sebagainya. Kita panggil cikgu Google lah. Okay, kalau perasan ada ramai kan yang cuba exposekan diri mereka lebih tahu daripada orang lain kan. Ada ramai. Itu adalah pattern zaman sekarang. So di mana mereka cakap, so I know lah, boleh Google lah. Kita tengah cakap ni, di Google lagi. Of course kita manusia ada khilaf dia. Tapi apabila kita letakkan Google tu 100%, kata orang, ilmu yang tepat, so kita dah buat satu assumption yang salah. Ingat bila you study, kalau you ambil master, even you degree pun ada yang buat thesis kan. So degree, master, PhD, maklumat daripada Google belum cukup bukti. Okay, belum cukup kata orang, data dia, belum cukup kata proven dia. So dia nak kalau betul ada somebody yang buat research benda ni baru dia solid. Sebab tu kes-kes yang sekarang ni kan banyak cerita pasal anti-vax tu kan. So kebanyakan mereka dia more trust kepada Google. Ada juga kalangan ni bantah sebab mereka percaya dengan maklumat-maklumat yang bertebaran. So sama juga dengan pihak kesihatan. So mereka ada research mereka. Mereka believe dengan sistem yang mereka pakai, vaksin boleh menyembuhkan. So ada dua pertemuan sekarang ni. Orang yang mahir dalam bidang perubatan dan orang yang mencari maklumat dekat Google. So saya tak kata mana-mana betul, mana-mana salah. Saya cuma cakap satu individu yang mahir dengan apa yang mereka buat. Satu lagi individu yang mereka cari maklumat Google. So you sebagai orang awam, you sebagai orang yang menilai, you ada pilihan. You nak trust yang mana. So of course bagi saya, benda ni nampak macam kritikal sebab kita tengah sebut pasal vaksin kan. Tapi bagi ni, isu ni dah jadi remeh sebab actually kalau you tengok lebih mendalam tentang apa yang mereka cakap tu, you akan nampak mereka trust lebih kepada carian Google saja daripada bukti-bukti yang ada. That's how saya selalu sebut, bila you start check dekat Google, you start belajar satu benda, so it's better you cari someone yang proven teknik. Sebab bila you jumpa dengan proven teknik ni, you tak perlu buang masa untuk fikir benda-benda yang not necessary. Sebab you as the entrepreneurs, usahawan ataupun you sebagai orang yang mencari career kelak, you tak ada banyak masa nak fikir benda-benda yang terlalu remeh. Unless kalau bidang tu memang benda tu lah. Okay, kalau you adalah seorang menteri, of course, you akan cari sebab. Baru nampak relevan you dalam kementerian. So kalau you kerja dengan orang yang kaki bangkang, memang kerja you pembangkang, so of course itu adalah kerjaya you. Tapi kalau kita bukan individu tersebut, jangan buang masa dah, jangan sabut kepala. Sebab kita ada hidup yang kita nak jaga. Especially kalau you kata, okay coach, saya ni lah, you boleh perbaiki you punya skill daripada you buat benda lain. Alright, so jom. Kita sebut pasal SEO tadi kan. So, kita pergi pada SEO ni. SEO ni bahasa mudah dia, macam mana kita nak optimumkan engine carian supaya jumpa kita dulu. Jumpa portal kita dulu, website kita dulu ataupun page kita dulu. Daripada page-page orang lain. Sebab apa? Okay, bila kita cari, buat contoh lah, saya tak perkataan. Nampak saya search cara bercakap lembut Al-Quran Okay, so cara sembuhkan lutut. Okay, nampak You jual produk untuk lutut, untuk sakit lutut So you nak orang cari, bila dia cari, ini yang dia nampak dulu. Okay, dekat halaman depan ni. Sebab apa? Sebab dia 70% individu yang menggunakan Google Search, mereka hanya stay pada halaman pertama je. Selebihnya mereka pergi kepada halaman kedua ataupun ketiga. Sekiranya mereka tak jumpa maklumat yang mereka carilah. Okay. So sekarang ni matlamat kita bila kita pakai SEO tu, okay, tujuannya kita nak berada kat depan ni lah. Okay, ni cara sembuhkan lutut nampak. Sebab tu ada yang jalankan ads. Ads ni kita panggil apa? Okay, tadi kita sebut SEO kan. Saya tulis sikit lah. Share. Tadi kan kita sebut SEO kan. So kita kata SEO. So lawan kepada SEO adalah SEM. So apa itu SEO dan apa itu SEM? SEO ni kita kata bahasa mudah dia adalah Search Engine Optimization. Kalau spelling USS lah. Okay. So satu lagi SEM tu adalah Search Engine. Kenapa tu? Search Engine Marketing. So yang ini Search Engine Optimization ni biasanya adalah free.
SCM ni adalah berbayar. Contoh SCM ni adalah Google Ads, Yahoo Ads, Bing Ads dan sebagainya. Banyak lagi. Okay. Dan search engine optimization ni, inilah yang kita nak secara auto dia berada dekat depannya tanpa keluarkan kos. Itulah SEO. So, apa kaitan dengan kita punya program ni, usahawan ni? So, kita nak usahawan, bila ada orang cari, okay, perniagaan dia berada di hadapan. Kita nak berada di depan carian. Contohlah, ada orang cakap dengan saya, alah, saya nak search lah berkaitan dengan Abang Rozek ni. Okay, you type lah Bro Rozek. Ini contohlah, you type lah Bro Rozek. Okay. So, apa berlaku? Akan tunjuklah dalam engine carian tersebut adalah Bro Rozek, Coach Rozek lah. Okay, so ada Facebook. So dan sebagainya. Dia berkaitan dengan keyword tersebut. Ni kita panggil sebagai keyword. Okay, keyword ni bila kita masukkan dekat dalam engine carian. By the way, sekejap. Saya share tadi, saya tak share screen Allahu Akbar. Okay, saya ulang balik lah. Tadi, apa yang saya buat adalah saya masukkan keyword dekat dalam sini, dalam engine carian. Contohlah saya buka Google search tadi. Saya buka Google. Okay, google.com. Okay, kan pertama kita akan search kan. Contoh, ada cakap dengan saya nak search Abang Rozek lah kan. Dia cari perkataan Bro Rozek. Contoh lah kan. So, bila dia cari perkataan ini, apa yang berlaku? Akan keluarlah keyword ini. Tapi ingat, ini adalah keyword spesifik. Keyword brand saya, Bro Rozek. So, bila ada orang cari Bro Rozek, of course dia akan nampak saya punya brand dulu. Website saya lah. Okay, saya punya Facebook, kan? Saya punya everything lah. Okay, yang berkaitan dengan Bro Rozek. So, kita sekarang ni yang kita nak tunjuk, macam mana orang type perkataan-perkataan tertentu, dia akan jumpa kat depan. Contohnya, motivasi pelajar. Okay, kita nak bila orang type kita punya produk ke apa, dia akan muncul kat sini. Kita tak nak tertinggal kat belakang sebab berdasarkan kajian 70% je yang akan buka dekat yang ini dan mostly akan tekan 3 link ke atas. Okay, mereka akan hanya cari 3 link ke atas sahaja. So bila cari 3 ke atas, kalau produk kita orang Google, okay, beza je antara Facebook dan Google ni. Okay, beza dekat Google orang cari maklumat dan mereka nak selesaikan masalah mereka. Sebab tu mereka Google. Manakala dekat Facebook berbeza, sekejap dia search pula saya punya keyword tengah cakap, Google saya tengah cari So dekat Facebook pula apa yang berlaku adalah kita cari orang. Okey, beza ni. Dekat dalam Google ataupun Yahoo, enjin carian ni orang cari maklumat. Tapi dekat Facebook kita yang bagi maklumat. Kita yang cari pelanggan, kita yang cari prospek. Okey, dan kebanyakan orang tu bila kita dah cari dia, so of course kalau you smart thinker contohlah saya pernah jual dulu telefon tawaf. Okey, saya bukan jual lah, saya bekerjasama dengan owner telefon tawaf. So apa kita buat? Kita buat satu Facebook telefon tawaf. Dan telefon tawaf tu friend-friend dia semua orang yang ada dalam grup umrah dan haji. Nampak tak dia punya game ni? So saya cari orang yang betul-betul sebenarnya yang pernah pergi haji dan umrah, mereka ada kefahman, ada pengetahuan berkaitan dengan telekon tawaf. So saya hanya cari orang yang betul-betul spesifik, hanya jadi friends dalam saya punya Facebook dan saya boleh meniaga dalam keadaan sama dekat profile, page ke, tapi saya lebih specific people. So mana bila saya post berkaitan dengan telekon tawaf, possibility mereka untuk like sangat tinggi. Dekat saya buat eksperimen kan, kalau untuk kata pemasaran ni, kalau kita bercerita pasal SEO ni, okay, saya tunjuk this is my real account social media. Okay, kalau saya tunjuk yang Ruzaini ni, okay, account ni sangat lama dah, saya tak ingat tahun bila saya buat. Okay, so dalam account ini, apa yang berlaku adalah, setiap kali saya punya post yang berbeza akan dapat respon yang berbeza. Contohnya kalau saya kata saya buat design, kan? Tapi kalau saya ajak masuk kelas, okay, saya buat post yang berbeza lah, saya kata ni dan sebagainya, saya letak pun macam ni tak ada respon sangat, sikit je respon. Sebab apa? Mostly adalah kawan-kawan kita, kawan-kawan saya lah. Mostly adalah kawan-kawan saya dan mereka not interested dengan apa yang saya buat. Okay, not interested dengan apa yang tak bagi manfaat untuk diorang. Sebab kami dah tahap usia yang berbeza lah.
Okay, bukan kata nak zaman huru hara nak buat ni dan sebagainya. Zaman saya dulu like, komen ni tak ada lagi. Masa Facebook mula-mula ada tu hanya boleh post je. Awal-awal dulu. Lepas tu baru wujud komen. Okay, lepas tu baru ada like button dan sebagainya. But reality je, bila zaman saya punya masuk kat sini, mereka baca. Saya pernah tanya kawan-kawan saya, dia cakap, dia orang faham je apa yang saya buat. Kenapa saya kata dia orang tak like? So, ialah kawan-kawan kan, even saya sendiri pun, tak payah orang jauh lah, saya sendiri pun. Kurang like juga kawan-kawan. Okay, so reality dia itulah untuk kami punya usia peringkat ni. Sebab tu kalau you perasan, kalau you post sesuatu dekat you punya wall, okay, post benda yang orang friends minat tentang you. Ingat kalau you contoh jadi MPP, you fokus tentang develop yourself sebagai seorang yang skill. You bagi ni, buat kebajikan ini, buat program ini dan sebagainya. So you akan dapat followers yang sangat ramai. You akan dapat likes ataupun respon yang sangat banyak lah. Tapi kalau you cerita pasal benda yang di luar kerja, keluar daripada MPP you, sedangkan mereka kenal you sebagai MPP, so dia punya culture, you punya like, so akan jadi kurang sikit. So you kena faham, this is strategi. Okay, sebab tu kalau ada cakap dengan saya, apa strategi terbaik dalam dunia online, you buat satu karakter, okay, you bina satu karakter yang memang niat you adalah untuk online. Okay, contohnya kalau saya buat saya punya yang ini, fokus saya memang saya fokuskan kepada cikgu kaunselor. Okay, saya fokuskan kepada kaunselor sebab mereka yang akan hire saya untuk program ke sekolah. So sebab tu saya banyak kawan-kawan dekat dalam saya punya Facebook ni lebih kepada usahawan, cikgu-cikgu sekolah dan juga kaki game. Awal-awal dulu sebab game. Okay, so sebab tu bila saya buat post macam ni, dapat macam ni lah. Tapi bila saya post game, ada kelompok game yang akan minat lah. Itu berbeza tu. Sebab tu daripada awal you guys decide apa you punya friends yang you nak jadikan friends dalam Facebook. So pegang satu pepatah ni, tak semestinya kita kawan baik perlu friends dalam Facebook, tak semestinya. Even you sebagai saya punya apa panggil, saya punya peserta pun tak semestinya perlu friends dekat saya punya Facebook. Why not you just pergi dekat saya punya page, like saya punya page, pergi kat situ. Sebab itu lebih kepada perkongsian berkaitan dengan ilmu digital. Contoh untuk saya lah. Sebab bukan apa, sebab kadang-kadang dah penuh friend, terpaksa delete satu persatu balik kan. Letih lah pula kan. Jadi sebab itulah saya punya excuses itulah saya pakai. Okay, tak semestinya. Jadi kita nak, bila orang type je, SEO ni, dia type saja produk yang dia cari. Contoh dia, apa produk peserta program kali ini, saya buka dulu sekejap. Saya tak data semua, tapi saya ada data a few yang saya dapat daripada approval daripada pihak MNEC. Okay, sekejap ya, saya buka dulu. Okay, contoh lah kan. Okay, yang living. Okay, yang living. Okay, bila ada orang contoh, dia nak beli tau. Dia nak beli pewangi yang living essential kan. So, dia akan type. Okay, saya ambil yang mudah ni lah. Okay, yang ni nampak sikit lah. Okay, dia type perkataan ini. Okay, so produk kan. So, dia type perkataan ni. So, business you. Saya tak tahu apa yang, tapi dia type perkataan ni, apa yang keluar dulu. So, benda ini kalau you buat tulis benda tu semata-mata, ingat sebab tu saya kata daripada kalau you nak menang dalam satu-satu bila you masuk satu perniagaan, you kena ada brand you juga. You kena ada brand you di mana bila you promote ke orang lain, orang beli sebab kenal you kan, tapi you tak kata yang living essential oils. You mungkin boleh cakap cikgu pewangi ke, nak beli produk cikgu pewangi apa lagi macam-macam gelaran lah yang you boleh pakai dan you boleh relatekan produk itu dengan produk yang you jual. Sebab orang akan type spesifik benda tu. Contohlah, kalau you type perkataan motivator pelajar, mungkin tak jumpa saya sebab ramai motivator pelajar. Kan saya tak sempat nak monitor dulu, ada jugalah naik dekat top 10 tu. Tapi sekarang ni mungkin dah tertinggal kat belakang ya. So, you nak bila orang cari je, so dia jumpa kita dulu. Ini kita punya matlamat. Contohlah, ada orang cakap saya brand bro tu saya. So, tak ada orang lain yang akan datang pak-pak tapi penceramah motivasi pelajar. Okay, penceramah okay, tenggelam jugalah. So, apa yang kita buat balik. Okay. Dah lama saya tak bermain dengan ni sebab dah 2 tahun kan tak jadi program kat sekolah. It's okay.
Tapi sekarang ni saya dah tukar website saya ni lebih kepada digital marketing dah. Tapi dulu kalau you tengok awal-awal dulu dekat saya punya dekat area sini je ada je saya punya website. Tak apa. Alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya adalah juga saya punya motivasi untuk buka balik website tu untuk improvekan balik content. Okay, back to basic balik. Kita nak bila orang type, ini bisnes kita ni. Kita nak buat bisnes supaya orang cari. Contohlah bila saya letak tadi, saya letak faham bila saya letak brand, bila orang type, so dia nampak benda ni, dia akan pergi kepada kita punya dulu. Okay, saya harap benda ni very clear kenapa you faham pasal SEO, kenapa perlu ada, tujuannya yang ini. Maknanya orang tak perlu nak kata orang banyak kali buka maklumat dan bila dia masuk dekat kita punya portal, di sini kita boleh terus cross sell lah. Okay, so saya harap benda ni very clear untuk you supaya lepas ni you boleh rancang apa sebenarnya target you kelak, apa yang you nak buat. Lepas ni apa yang saya target untuk saya punya search adalah saya nak buat bila orang type perkataan saya digital, okay, saya punya kata orang, saya punya website kelak, saya punya maklumat kelak akan berada dekat hadapan ni. Okey, saya baru je set up TikTok semalam. Baru je set up Instagram pagi tadi. Okey, and then saya baru je masukkan satu info dekat saya punya website 3 hari lepas tak salah saya. Tapi saya tak point lagi kepada saya digital, di mana nanti saya akan assign supaya nanti insya-Allah bila type dia saya digital, saya punya website akan berada dekat depan. Sebab yang ini semua lebih kepada MDEC, okey. Ni lebih kepada berita dan sebagainya. Berita ada authority. Okey, Google utamakan authority newspapers. Okey, sebab mereka ni more trusted daripada orang awam lah. Okey, so kita nak bila orang type nanti akan datang insya-Allah bila saya dah ada maklumat lebih banyak, nanti saya akan share lah macam mana you akan nampak berada kat depan. So saya harap benda ni you akan dapat idea kenapa kena ada SEO. So SEO, first kali, SEO ni kebanyakan dia adalah bergantung dengan keyword. Faham? Keyword. Yang kita type kat dalam ini yang kita panggil sebagai keyword. Okay? Yang kita type ni kita panggil keyword. Contohlah kalau biasanya orang beli tudung, kita akan cakap tudung murah. Okey, kita akan biasa type perkataan tudung murah. So, untuk perkataan tudung murah ini, apa yang berlaku? Okay, kalau you tengok kat sini, tadi kan dia bagi berkaitan dengan search macam ni. Sekarang, dia tunjuk business. Okey, yang ini kita panggil sebagai Google My Business. So, sebab tu kalau you nampak produk directly, dia akan pergi terus kepada produk ataupun company tersebut. So, ini adalah syarikat, lokasi, ini adalah produk. So bawah ni baru dia bagi kata orang maklumat search lah apa yang kita type perkataan tadi tu. So sekarang ni yang kita nak adalah kita nak berada dekat depan macam ni. So of course untuk bersaing tudung murah ini adalah keyword yang sangat mahal. Sebab tu kat luar sana tu branding adalah satu benda yang membantu kurangkan harga ini. Dia kurangkan fighting price yang berlaku untuk ads. Ataupun nak kurangkan technical part sebabkan dia hanya seorang je yang conquer keyword tersebut. Contoh macam tadi tu Bro Rosette. Dia seorang je conquer keyword. Of course lah sebab Bro Rosette kan. So saya harap benda ni dapat clear. Lepas tu you buat develop diri you daripada awal. Apa yang you nak tentang you punya personality. Apa nickname you? Apa yang target you? Apa kehebatan you? Contoh yang cikgu bahasa Arab. Ataupun cikgu number 1 bahasa Arab. Cikgu manis bahasa Arab. Apa lagi? Macam-macam you boleh buat brand diri you. Ini adalah brand diri you. Company nanti mungkin you boleh samakan ataupun nak berbeza pun is okay. But sekarang ni you nak buat supaya orang kenal you dan orang beli produk sebab you. Mereka tak cari orang lain. Mereka cari you sebagai seller. So sebab produk boleh bertukar-tukar. Tapi kita tak boleh bertukar badan. Ini adalah diri kita. Sebab tu bila saya start twist daripada tahun 2018 saya start jadi trainer usahawan. Saya twist diri saya daripada pesaing pelajar tukar kepada usahawan trainer pula. So masa itulah insya-Allah rezeki saya dah tiba dengan InScan, dah tiba dengan Pharma, Mara. Dah ubah skop tapi penat jugalah bila bercakap dengan usahawan ni berbeza dengan bahasa kita cakap dengan anak-anak, dengan adik-adik. Okey. Back to cerita, macam mana nak buat benda ni? Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita sentuh dulu macam mana kita nak faham apa yang orang type ke atas ni.
Okey. Kalau kita tengok, kalau contohlah kita jual tadi apa? Essential. Minta maaf saya pinjam dulu kita ambil popiah ni lah kan. Popiah mini udang. Ada tak, oh tadi dia bagi tahu kat saya dia tengah sibuk untuk siapkan. Ni, saya nak check. Siapa kat sini? Izzati ada tak Izzati? Nurul Izzati. Kita cari nama dia. Nurul Izzati. Tadi dia ada. Ada. Cik Puan Nurul Izzati kita ada. Okey, dia jual produk sambal Kak Asiah dan Wonder Cocoba. Okey, sambal Kak Asiah. Okey, saya nak ajar Sambal Kak Asiah. So, bila orang cari, kita nak dia, kita sebab sekarang saya faham. Okey, mungkin Puan Izzati boleh tinggalkan komen. Okey, ada. Okey, Puan pemilik syarikat ke ataupun ejen? Sebab kita nak faham dulu. Ke stokis ke ataupun tak apa. At least saya boleh dapatkan idea dulu. Sebab lain, okey, ejen. Okay, nampak sekarang ni, ini adalah Kak Asiah punya HQ. Okay, dia ada kata orang, dia punya produk dan sebagainya. So, ada satu lagi kaedah yang kita nak buat supaya Kak Asiah punya sambal ni, HQ ni, kita cantas dia. Okay, so sebab kata orang, kita nak dia ranking bawah sebab kita tak nak dia beli dekat HQ. Kita nak dia beli daripada kita kan. So itu antara strategi lah. Yang pertama, of course, you kena ada bahasa mudah dia. Sebab dia seorang je buat benda ni. Okay, kalau ada 2-3, dia akan keluar list kat bawah ni. Okay, dan kita boleh buat COD. Di mana orang akan datang walk in untuk cari produk kita atau bila mereka type perkataan sambal je, ingat Google sama juga macam marketplace tadi tu. Bila saya type sambal Kak Asiah ni, apa yang dia akan recommend adalah yang berdekatan terlebih dulu atau specific keyword. So kalau you tengok balik kat sini, sebab kita, sebab bagus HQ ni dah ada. Kalau HQ tak ada lagi mudah lah sebenarnya. Tapi kalau you nak buat brand you pula, okay, contohlah you nak jual, Nurul Izzati mungkin boleh buat satu trademark di you letak dekat situ everything produk you boleh jual kelak. Kalau jual 10 produk sekalipun, orang beli sebab kita. Sebab ada setengah orang contoh macam Maidin kan. Maidin kita beli bukan sebab produk Maidin tau. Kita beli sebab harga dia murah. Itu branding dia. So harga murah, beli barang satu tapi harga borong. Macam itulah maksud dia. Itu Maidin punya konsep. So kita nak orang faham datang bukan sebab semata-mata produk yang kita jual waktu ini. Tapi mereka datang sebab kita. Apa saja yang kita jual, mereka trust. Okay, sama juga macam kita agent. Kenapa kita pilih syarikat tu, kita work hard dengan syarikat tu sebab kita trust dengan syarikat tu. Dan Shopee jalankan iklan untuk Kak Asiah ni lah. Of course, you kalau produk makanan, to be honest, dia mudah untuk dapat sales. Kalau you buat targeted WhatsApp, Shopee. Okay. So you main kat situ lah. Okay, WhatsApp, Shopee, Facebook lah satu lagi. TikTok pun boleh, you buat video. Cara makan, cara buat sebagainya. Dan tak apa saya nak sentuh produk orang lain ni. Saya nak cerita macam mana you nak buat supaya perniagaan you bila orang type saja akan muncul kat sini. Ini kita panggil sebagai Google My Business. Google My Business ni penting. Yang pertama you kena faham. Bila you dah ada business, you ada produk ataupun you nak tawarkan servis, orang type, contohlah saya tak nak. Ini nanti problem dengan apa panggil? Product owner pula kan. Contoh saya ambil saya lah, diri saya So kalau ada orang jumpa kita, mereka boleh terus call, okay, mereka boleh terus boleh dapatkan kita punya lokasi ataupun mereka boleh pergi terus kepada website saya tanpa perlu menunggu maklumat sepenuhnya daripada saya lah. So daripada sini yang saya nak tuan-tuan faham, bila kita buat satu planning, kita nak orang yang berkomunikasi dengan kita ni, kita tak perlu explain A sampai Z kat dia. Mereka dah ada sedikit knowledge berkaitan dengan diri kita, kita hanya perlu untuk closing sahaja. Ini yang tuan-tuan dan puan nampak lah. Bila once you dah ada idea, you boleh dah pergi satu langkah kepada closing, dia mempercepatkan proses bisnes tersebut lah. Okay, orang akan cari apa saja yang kita bersemuka dengan orang akan cari maklumat dekat dalam Google. That's a reality zaman sekarang.
Okay, saya harap benda ni sangat-sangat clear untuk you guys sebab tu kena ada Google My Business. Okay, so kita pergi sentuh pada SEO. So sekarang ni, kita nak check macam mana orang type tentang produk kita dekat dalam Google ni. Okay, satu lagi tools yang ada dekat dalam Google yang kita namakan adalah Google Trends. Okay, Google Trends inilah yang saya nak kongsikan di mana macam saya sebutkan pagi tadi, nak tahu time bila sebenarnya ramai tengah cari. Okey, contoh tadi yang kita ada adalah daripada sambal ke Asia. Boleh Puan Nurul Izzati, saya pakai jenama ni sekejap untuk kita bagi contoh. Kita minta izin dulu Cik Puan Nurul Izzati, boleh ke saya pakai contoh sambal ini ke nak pakai kokoja ke apa ke? Minta izin dulu, marah ni so ejen yang boleh silakan. Okey, terima kasih. Contoh sambal ke Asia. Okey, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh ini adalah produk daripada sambal ke Asia. Okey, tapi sebelum tu kena pastikan bila kita buat Google Trends ni pastikan kita pakai untuk Malaysia. Okey, you tukar kepada Malaysia. Kenapa? Sebab lokasi yang kita nak orang guna perkataan keyword tadi tu hanyalah apabila mereka berada di Malaysia. Kejap ya. Tukar dulu sebab sambal ke Asia ni kan bahasa Melayu kan. Okey, saya search. Okey. So apa yang berlaku? Data tak cukup banyak. Okey, kalau kita bandingkan data tak cukup banyak, maknanya kurang orang mencari maklumat dalam Google dalam tempoh 12 bulan. So maknanya kalau you tengok daripada segi marketing, sambal ke Asia ni daripada segi aspek orang mencari kat Google tak banyak lah. Okey, orang tak type perkataan sambal ke Asia. Mungkin mereka type perkataan sambal. Okey, sebab kita tengok tadi sambal ke Asia tak ada kan? So kita tengok sambal. Okay, kita tengok sambal ada maklumat dalam tempoh setahun, kita akan tahu sambal ramai yang suka cari dekat Putrajaya. Ingat, ini adalah online punya search. Saya masukkan kat sini kalau you ada ejen-ejen sekitar you, ada pembeli sekitar you, terpakai dengan you lah. Tapi ini macam mana mereka mencari dalam online. Okay, so Google Search akan bagi maklumat. Contoh orang type perkataan sambal. Okay, dalam tempoh 12 bulan, yang ramai cari adalah orang Putrajaya. Okey, dan perkataan yang mereka type adalah sambal nyet. Sambal nyet Khairul Aming. Sambal belacan kuning. Sambal nyet berapi. Pai sambal tumis. So ini antara keywords, ada 24 keywords kan. Ini antara keyword yang ada kaitan dengan sambal. Okey. So you nak buat SEO, you nak pastikan bila orang type dekat sini, okey, adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang dicari orang. Sebab tu you kena buat research. Okay, trends.google.com. Okay, contoh lagi, you akan type perkataan, tadi nampak sambal nyet. Okay, sambal nyet Khairul Aming dan sebagainya. Dan you tengok peminat-peminat kat Putrajaya Pahang, Melaka dan sebagainya. So, dan you nak tahu pula, okay, dalam tempoh sebulan, okay, dalam tempoh 30 hari, okay, perkataan sambal ni ramai tak cari lagi? Yes, ramai yang mencari. Dan you nampak orang Putrajaya memang minat sambal. So ini adalah data daripada Google. Okay. Cara buat sambal belacan. So orang cari maklumat ni. Jadi kita nak bila orang type perkataan keyword ini, okay, kita nak dia muncul dekat kita punya website ataupun kita punya page muncul dekat carian mereka. Itu potensi kita untuk dapatkan orang sebab tu kita kata orang tengah cari maklumat berkaitan dengan sambal ni. So jangan lepaskan peluang. Contoh je macam semalam kita ambil dalam sehari sebelum past day. Okey, you akan dapat maklumat, okey, ramai yang tengok mencari sambal ini adalah pada pukul 6.40 petang. Okey, 6.40 lah, 6.40 petang ramai yang daripada data ini, okey, mencari perkataan sambal ini adalah pada pukul 6.40 petang. Okey, lepas tu you tengok data tertinggi kat sini pula, naik kat sini adalah pada pukul
11 dekat 12 tengah malam sambal. Okey, dekat 12 tengah malam dia mencari sambal. So ini pagi. Malam ni untuk cari. So you tengok data ini, you boleh buat search. Kenapa ini penting? Ini ada kaitan tadi tu. Ini adalah maklumat orang mencari sambal. Okey. Sekarang ini you ada page Facebook kan? You ada post dekat profile kan? So you tahu orang mencari sambal adalah pada waktu bila? You kena ada waktu mereka cari. Dapat tak maksud saya ini? Kan? So you kena letakkan post you at least muncul waktu orang yang ramai tengah cari ni. So you nampak petang logik lah kan orang nak masuk tengah malam kan. Okay, so maknanya kalau ada orang tengah cari sambal dan sebagainya, you muncul. Okay, clear? So sama ada juga kalau you nak buat dan you boleh compare a few keywords lah. Ini saya bagi contoh macam mana you nak pakai dan waktu yang sesuai untuk you buat post dan sebagainya. Contohlah saya ambil, tadi kan saya kata ubat kuat tu kan. Okay, kalau you tengok data pada ubat kuat, okay, you akan nampak waktu kemuncak dia adalah pada pukul 2 pagi. Okey, waktu kemuncak dia adalah pada pukul 2 pagi. Nafsu orang ni naik adalah start pada pukul 1 pagi. So you akan nampak tau setiap data ini adalah berbeza. Contohlah you jual nasi lemak. Okey, you faham nasi lemak kat mana tengah naik? Iaitu pada pukul 6 pagi orang cari nasi lemak. 6.40 pagi orang cari nasi lemak. 7 pagi orang nasi lemak. Tengah hari orang tak cari. Kan? Petang orang tak cari dah. Tapi yang banyak orang cari adalah pada waktu pagi. So, you nampak saya tak buat assumption sendiri tau. Bila berbisnes, ada kesilapan yang berlaku adalah you buat assumption. Okay, you kata, saya rasa lah ramai yang beli pada waktu sekian-sekian. Tapi you tak ada proven. Contoh you jual nasi lemak, faham lah kenapa jual pagi kan? Sebab orang cari waktu pagi. Kan kalau nasi lemak jual tengah hari, orang jarang cari. Ada cari. Jangan cakap tak ada yang cari. Ada cari, tapi kurang. Berbanding pada pukul 6 pagi dan ke atas. Berbantu tak yang ni, Google Trends ni? Lepas ni boleh faham kenapa you pakai, you nak buat search. Kalau you tanya dengan orang, mungkin lambat dapat jawapan kan? So, ataupun mungkin you tak dapat jawapan pun sebab orang pun tak tahu nak cari macam mana. So, Google Trends ni membantu. Ni keyword dia. Dalam masa yang sama, kalau you ada page ke, you ada YouTube ke, you ada whatever yang kita panggil sebagai platform you buat marketing you, every product ada time frame dia. Ini data. Saya cakap juga ini adalah data rakyat Malaysia cari maklumat. Okay, so you boleh buat comparison sehingga 5 keyword yang berbeza, you boleh buat comparison. Dan keyword yang you type ini kena ada dalam post you. Contoh kan, kalau you buat post dekat dalam Facebook, tajuk dia kena ada. Kena ada tajuk. Dalam dekat atas tu kan, attention tu, you kena ada tajuk tu. Lepas tu dekat dalam content ayat tengah buat closing tu, kena ada perkataan yang you type ni. Kenapa you buat benda ni? Sebab you nak orang ini, bila dia search, akan jumpa you. Clear? Itu maksud SEO. Kita nak perkataan itu ada dalam ayat kita. Kalau kita ada website kita, keyword tersebut mesti ada dalam kita punya post kita. Kita kena ada perkataan-perkataan yang digunakan oleh pembeli-pembeli kita, prospek-prospek kita. You boleh buat perbandingan. Contohnya tadi, ada a few kawan kita yang macam-macam produk ni. So, you boleh try cari keyword yang dan masa yang sesuai untuk you postkan you punya posting, masa you untuk you fokus dan sebagainya. So, ini sangat membantu you. So, timeline tu, contoh macam time rendah ni, apa you buat? You bolehlah follow up you punya customer. Kan? So kat sini yang mereka dalam keadaan lapang ke, dalam keadaan tenang ke, relax dan sebagainya. So you boleh follow up. Sebab dia waktu kemuncak ini, waktu tu dia tinggal kat korang, senang closing. Sama jugalah kalau you buat festival kalau ikutkan dalam setiap tahun, biasanya waktu festival, waktu raya lah yang paling tinggi orang cari maklumat. Tapi untuk dalam tempoh 2 tahun ini, dia tak ada beza dengan hari biasa. Kalau tak dulu, beza memang tinggi gila lah antara hari raya. Kan waktu raya haji ke raya Cina ke memang tinggilah waktu tu orang cari maklumat. Tapi right now data dia tak konsisten, dia lebih bentuk sama sebab kita tak beraya. Kan COVID. Bukan saya salahkan, tapi itu cara macam mana orang melihat daripada segi trend. Okay, kalau ada cakap saya trend coach apa dan sebagainya, you tengok kat sini masa. Lepas tu you boleh relatekan dengan produk you boleh relatekan masa sesuai. You pakai mana-mana platform, waktu ini kan orang tengah ingat,
Saya cerita bukan sekadar untuk platform, saya cerita bukan satu platform je. Saya cerita untuk semua overall platform. You nampak waktu bila orang cari, waktu tu you patut post, patut ada kat dalam platform. Patut ada waktu tu bila you post benda tu, orang akan cari dan orang akan respon. Waktu tu you kena bersungguh-sungguh. Ini waktu kerja yang paling tinggi lah. Okay, syarat itu membantu. Okay, Google Trends, trends.google.com. Okay, saya harap benda ni ikut ada cakap dengan saya, benda ni sebenarnya kalau lah real world, kalau you nak hire someone untuk bagi you statistik, untuk bagi you, so it's very expensive sebenarnya. Sebab dia ini adalah perjalanan bisnes. Sebab you boleh buat iklan waktu bila yang paling tepat, waktu bila you boleh jimat kos sebenarnya. Sebab you tahu kat waktu bila orang tengah mencari, waktu bila orang betul-betul nak, waktu bila orang tak nak. Okay. So sama ada you kena pakai strategi yang mana-mana sesuai dengan you lah. Kalau orang tak cari, you nak ada sebab you nak bagi orang tu nampak you supaya nanti bila dia nak, dia akan jumpa dengan you. Atau orang tengah cari ni, waktu tu you rasa macam it's a very good opportunity supaya terus close sale. It's up to you punya strategi. Okay, tapi idea dah ada. Okay, decision yang you nak buat dah ada. Waktu ni kalau usahawan, kalau you adalah owner business yang besar, benda yang ini sebenarnya yang you nak dengar daripada staff you. Actually. Okay. So, kita back kepada SEO. Okay, dah pakai yang ini. Okay, tadi saya kata pagi tadi tu, macam mana nak buat SEO dalam Facebook. Okay. So, dekat page kita ni, okay, tadi page yang saya buat tadi apa nama? Training Training Bro Rosette Oh, satu lagi Facebook. Saya biar dua je. Saya tak kat sini kan. Taklah penting. Kalau tak ada berderet pun saya dah lupa. Okay, saya kena halah. Okay, so tadi saya buat apa? Training Bro Rosette kan. So sekarang ni saya nak training Bro Rosette ini mencukupi syarat supaya bila orang type perkataan training Bro Rosette, so page ini ada kemungkinan besar untuk di-listkan dekat dalam halaman yang awal, sekurang-kurangnya halaman ketiga lah paling lemah. So adalah dengan menggunakan keyword tersebut, iaitu apa dia? Training Bro Rosette. Okay. So macam mana nak buat kat page ni? Okay, tadi kalau kita perasan, siapa yang buat assignment pagi tadi, yang dia copy page dia, okay, link page dia dah masukkan dalam grup, dia akan faham. You akan nampak dekat saya punya page ni, dekat URL okay, saya nak besarkan sikit, mungkin ada yang tak nampak. Okay, saya buat format font, saya besarkan sikit 72 lah. Okay, you akan nampak dia adalah training Bro Rosette tolak 10 bla 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 bla. Macam ni satu dia tertinggal nombor, tak boleh buka dah saya punya website. Tak boleh buka dah page ni. So maknanya sangat complicated lah kalau ada orang type dan sebagainya. Tapi kalau tekan link tak masalah. Dan sekarang kita nak buat benda yang sangat simple. Kita tak nak benda URL yang susah-susah macam ni. Okay, kita nak URL yang mudah. Contoh type perkataan facebook.com/training. Saya buat contoh Satu lagi kita nak macam ni. Kita nak orang type perkataan facebook.com/Coach Rosette. Kita nak bila orang type perkataan Coach Rosette macam ni, dia terus pergi kepada saya punya page. Okay, kita nak yang ini. Kita tak nak tadi yang ada satu-satu dan sebagainya kan. Okay. So cara dia adalah kita kena buat username. Okay, username kena ada. So nampak ada button kat sini tulis perkataan create username. Just klik kat sini. Saya tukar kat sini, username ni adalah training Bro Rosette. Kenapa saya letak macam ni? Okey, salah satu benda yang saya buat salah sebelum ni adalah saya rapatkan perkataan. So bila rapatkan perkataan, apa yang berlaku? Dekat dalam SEO, dia tak dapat asingkan. Dia akan trace benda itu adalah satu perkataan. Okey, contohnya saya dapat perkataan Bro Rosette adalah satu perkataan. Tapi kalau saya ada space ataupun saya ada dash, dia akan merujuk kepada enjin carian tersebut adalah space. Training, space, Bro, space, Rosette. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang sebelum ni kan kata dengan saya, Coach kenapa kita tak ada listed kat dalam ni, sedangkan keyword tu kita type sama je. Rupa-rupa ni dia tak jarak. Dia type perkataan macam ni, Coach Rosette.
So what happen is Coach Rosette ni adalah satu perkataan tersebut. Keyword Coach Rosette tu. Kena type penuh Coach Rosette tu baru boleh muncul. Okay, kita buat eksperimen kita type perkataan Coach Rosette. Saya type perkataan satu keyword penuh tu. Okay, nampak ada hashtag lah pula. Okay, hashtag mengganggu. Okay, alright. Coach Zul. Coach Rosette, okay, Master Rostam dan sebagainya. Okay, Coach Zul. Okay, alright. Kita tengok apa yang Coach Rosette, Coach Wan dan sebagainya. Okay, itu tak ada dalam saya punya usahawan MDEC Coach Rosette. Okay. Keishun online. Okay. So Coach Rosette tak ada dalam, melainkan saya punya website lah yang ada dekat dalam engine carian pertama ni. Okay, lepas ni kita tengok macam mana bila saya ubah Coach tolak Rosette. Okay, saya nak pakai training Bro Rosette. Okay. This username is not available. Is contain perkataan yang tak dibenarkan. Kita buat satu perkataan penuh pun sama. Ui, dapat. I see. Faham. Dia tak bagi kita buat sengkang. Tapi dekat dia punya default boleh. It's okay. Okay, apa yang berlaku? Tadi kan ada yang tulis nombor-nombor yang kat belakang tu, yang ada nombor 1, 2, 3, 4. Nanti saya akan check balik sama ada sengkang itu adakah punca dia ataupun sebab dia dapat baca training tu. Nanti saya akan confirmkan balik ini. Kenapa saya tak boleh letak dash. Okay, saya confirmkan sama ada memang dash tu tak boleh, memang tak dibenarkan dalam polisi, atau dia sebab ada perkataan lain yang menyebabkan tak boleh tulis sebab dia baca training tu sebagai satu isu. Okay, so nanti kita tengok. Saya akan check balik yang tu. Saya akan come back dalam grup, saya akan inform kelab. Tapi sekarang ni yang kita nak adalah, bila ada orang tip perkataan training Bro Rosette ni, kita nak nanti dalam Google search, dia akan jumpa. Tadi terus saja, tak ada automatic dia akan ambil masa juga. Sebab Google akan start crawling. Crawling ni maknanya dia akan check dekat dalam page, dalam website dan sebagainya. Baru dia akan bagi info dekat dalam Google search kelab. Dia bukan automatic terus sekarang post, tiba-tiba ada gap dia dalam seminit terus ada. Dia ada dia punya time frame dia yang dia akan buat crawling. Okay, dalam Google dia panggil sebagai crawling lah. Okay, so saya check balik. Saya geram kenapa saya tak boleh buat dash tu. Right. Saya harap ini dah membantu daripada segi SEO. Ingat SEO ni membantu sebab first kita nak buat free marketing course, di mana bila orang cari memang nak selesaikan masalah kita, dan kita nak bila orang tip perkataan tu kita akan muncul dulu di hadapan. Okey, sebab saya tak letak perkataan Rosette semata-mata sebab ramai. Okey, ramai yang ada perkataan Rosette tu, especially for foreigner lah. Rosette tu memang quite famous lah. Okey. Untuk Malaysia memang pelik lah Rosette. Okay, nama saya Ruzaini, by the way. Tapi sebab saya masuk dalam dunia corporate, saya pakai Rosette dulu kan. So bila nak tukar balik tu, orang bila sebut Ruzaini tu kurang famous lah. Itu saya punya circle lah. Sebab tu saya biasa sebut Rosette. Even saya punya kawan-kawan zaman you pun banyak pakai Rosette. Even sama sekolah menengah pun Rosette kan. Itulah, okay, tak apa. Nak ubah balik brand tu akan ambil masa lah. Tapi sekarang ni tak nak serabut lagi. Saya just fokus dulu pakai Rosette. Cari rezeki dulu. Bila sudah ada authority kelak, baru saya tukar Ruzaini balik. Okay, back to cerita. SEO, lepas tu kita nak pergi kepada, kita sentuh pasal Google. Okay, nampak Google macam mana you nak pakai. Google ni ada banyak sebenarnya dia punya produk. So tadi kita bercerita pasal Google Search, apa yang kita buat ni. Okay, ada lagi produk je, Google Ads. Google Ads kita tak cover dalam slide ni, kita tak cover dalam sisi usahawan. Yang itu adalah untuk peserta yang advance. Untuk macam tahun-tahun sebelum ni, untuk e-usahawan plus. Maknanya peserta tu betul-betul ada bisnes yang bergerak, ada proven, mereka akan ditawarkan kelas khas e-usahawan plus nama dia. You akan belajar Shopee, Lazada, you akan belajar pasal branding, saya lupa dah satu lagi, branding. You akan belajar pasal ABS dan juga Google Ads. Okay, so dalam dia punya syllabus lah. Okay, so dalam adalah saya punya syllabus bawah tu.
Okay, so saya tak sentuh yang tu, tapi you faham lah kalau you nak cari maklumat lagi, you boleh start learning, self learning. Tapi kalau you betul-betul rasa macam terdiru ke apa, baru, ataupun you rasa nak terus lompat kepada cikgu pun tak ada masalah. Pilihan masing-masing lah. Dan saya cakap dia pasal produk Google ni, dia banyak. Okay, Google ni nama brand. Dia adalah kita panggil sebagai master brand. Google tu master brand. Bawah dia ada Google Search. Bawah dia ada Google Maps, ada YouTube, ada Play Store lah, and ada Google My Business. Okey, yang ini yang saya nak tunjuk. Bagi yang tak pernah dengar lagi Google My Business, okey, type dulu Google My Business. Ini adalah satu benda yang untuk usahawan you kena ada. Okey. Saya katakan bahasa mudah kalau you ada business ke, you ada company ke apa ke, benda ni you wajib ada. Bila saya cerita benda ni tahun 2018, dia tak famous macam sekarang. Sekarang ni dah semua tahu Waktu 2018 tu sangat sikit orang tahu. Okay, tak ramai tahu. 2016 apatah lagi. Okay, so Google My Business ni, apa dia buat? Okay, you boleh daftar perniagaan you. Okay, lokasi perniagaan. Ini best dia. Sebab dia akan datang, ingat bila teknologi akan datang, macam mana orang guna? Mereka akan buka Hello Siri, ataupun Google. Okay, open Google. Contoh lain je cakap. Open Google. Saya punya telefon dah tunjuk dah. Dia buka saya punya assistant. Open Google. Okay, so opening Google. Nampak? Dia terus buka opening Google. Okay, so saya tutup balik. Ni siapa ni? Fazli. Asmara ini. Okay, saya cerita. Okay, contoh kat sini. Saya kata, open Google. Dan biasanya orang akan guna, contohlah akan datang, orang dah malas nak type. Kan? So, orang akan guna perkataan voice. Sebab dalam telefon kita, kita ada Google Search. Dan kita ada, macam saya tunjuk yang ni. Okay, tak apa. Kita boleh tekan button dekat Google tu, you akan tengok dekat, insyaAllah kalau ada rezeki, saya akan buat video tutorial nak tunjuk kenapa zaman akan datang akan pakai voice. Okay, contohlah dia kata kat sini, dia type perkataan restaurant nearby. So, dia akan bagi list restoran yang terdekat. Okay. So, kalau you tengok dekat dalam list cari, you boleh test kat telefon, you search, you pakai kat situ restoran nearby, dia akan bagi sekeliling sekitar saya restoran yang terdekat. Kalau you tak daftar Google My Business sekarang, saya ada soalan yang paling mudah lah. Andai katalah orang dah start menggunakan teknologi seperti ini, voice call, kita panggil sebagai voicemail. So, you akan rasa macam, the thing is, kita kena ada. Okay? Nak tak nak, akan datang. So, tapi waktu tu, orang lain dah buat. Banyak syarikat dah buka dah kan. So, kita punya carian tu dah makin ke bawah. So, kita nak daripada awal, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ada peluang, yang mana bisnes, you buka saja Google My Business. Dia percuma je. Tak kena bayar, percuma. Dan best part dia automatic link dengan Waze. Kalau tak percaya, cuba buka Waze, type je Bro Rosette. You takkan sangka, you akan jumpa saya punya, taman mana atau saya letak. Okay, Bro Rosette tu kalau you type dekat Waze, dah ada. Type Bro Rosette. Padahal saya bukanlah lokasi je. Saya bukanlah pejabat besar. Nama je. Okay, tapi ada. Dekat dalam Waze sebab saya ada dalam Google My Business. Okay, cara dia macam mana nak buat? Okay, yang pertama dia, you sign in dululah. Okay, you sign in menggunakan akaun Google. Okay, saya check dulu. Okay, tak apa. It's okay. So, saya sign in dulu. So, apa yang saya nak tunjuk, okay, nampak banyak missing code store dan sebagainya. Okay, so, apa yang saya nak buat, okay, contoh dia, exclude from Google, saya akan buka balik sebab saya tutup sendiri sebenarnya. Dulu ada satu syarikat untuk travel agency kan. Okay, so, patah balik. Okay, saya buka ni, okay, best part dia nak cerita. Okay, ni saya punya kelakar dia kan. Boleh katakan setiap minggu kan. Boleh katakan seminggu lah kan. Setiap minggu. Kadang-kadang setiap hari pun ada. Orang call saya. Assalamualaikum. Contoh yang Melayu kelakar lah. Dia nak beli sambal. Sebab saya ada jual sambal dekat dalam ni rempah giling ni.
Tapi yang ini, isu dia sekarang ni, saya buat benda ini hanya sekadar untuk mengajar. Saya tak jual produk brosur rempah giling ni. Saya ajar sahaja. Okey, apa yang berlaku, mereka dapat nombor saya dekat dalam Google. Mereka type kata ni, dekat sekitar belakang rumah saya je. Okey, dia bagi tahu lah dia dekat lokasi mana. Okey, saya call, dia call saya dia nak beli rempah. Dia nak beli sambal, sebut nak rempah. Saya kata, saya tak jual sambal. Lepas tu dia kata, oh no, bukan sambal. Dia kata nak beli rempah giling untuk buat sambal. Oh, saya kata, maaf lah tuan tuan jumpa saya kat Google ke? Nampak tak? Walaupun saya tak jual, satu lagi casing. Ada satu saya mengajar masa untuk UKM punya projek, mobile casing ni, ada juga yang call. Kadang-kadang saya tak adalah nak kata, saya tak adalah sampai tak nak merendahkan mereka. Apa saya kata, minta maaf lah kan. Saya punya, sebab PKP sekarang, sebab dah orang call loh. Takkan saya nak kata saya tak buat ni kan. Orang dah cari maklumat, nanti orang tak trust dengan Google. So saya kata, maaflah saya tak buka waktu PKP ni. Itulah saya punya reason. Tapi ada orang call. So kalau you tak buat benda ni, mungkin you akan terlepas prospek. Okay? Dan mereka ini biasanya kalau dah call, tu nak beli lah tu. So, tapi memang saya tak jual kan. Nak jual apa? Jadi saya harap, benda ni quite funny untuk saya, tapi very serious untuk mereka. Okay, jadi saya harap this is very good for you. So daftar, okay, cara daftar dia, yang pertama you sign in. So, bila first time you masuk, you tak nampak macam ni lah kan. Ni sebab saya dah pernah buat. Okay, so apa yang akan you nampak awal-awal nanti, bila you dah sign in, kan you sign up so you akan nampak seperti ini, you masukkan nama bisnes you. Ingat awal-awal tadi kita belajar daripada pagi tadi tu untuk naming kan, you boleh masukkan sama macam you nak buat. Okay, dan soalan dia, dia cakap dengan saya, boleh tak kalau saya tak buat alamat dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Tapi priority untuk Google My Business adalah alamat. Okay, so kalau you tak nak letak spesifik, at least you boleh letak lokasi HQ pun boleh, tak ada masalah. So terpulang pada you sendirilah apa yang you plan. Tapi bagi saya sebagai orang bisnes, saya tak perlu risau sebab saya orang bisnes kan. Memang saya nak orang cari saya. Okay, contohlah saya letak kat sini, tapi saya takkan tekan batasan, kita tengok proses je kan. Okay, saya letak kat sini, saya letak Bro Rozek. Asyik Bro Rozek je kan. Saya tukar lah. Ruzaini pula Okay. Kokoja Ruzaini. Nampak Tadi saya perasan ada orang cakap, dia type kata sini, dia jual Kokoja. Wonder Kokoja. Okay. Kokoja bawah tu ada juga seorang. Ini saya rasa student kan. Okay, so Kairina. Okay. So saya letak Kokoja Ruzaini. So saya letak business. So saya masukkan nama business. Saya masukkan kategori adalah food. Okay, food. Fruit product supplier, saya letak je lah Okay, so kita nak tambah location yang orang boleh visit. Yes, saya ada saya ada kata orang alamat lah orang boleh datang lewat. So masukkan maklumat. Saya recommend alamat yang betul lah untuk dihantar. Postcode kelak. Postcard. So delivery or home or office visit. Okay. Penghantaran deliveries. So saya kata no. Saya masukkan nombor telefon saya sebab nanti orang boleh call. Okay. Tapi saya tak nak letak lah. Okay. Saya tak masukkan nombor telefon. Sebab jadi kes macam hari tu kan orang call. Okay. So saya tekan button next. Okay. Verify. Lepas tu dia akan hantar boleh verify, dia akan hantar postcard dekat you untuk verify. Tapi sebab saya a few produk yang saya dah hantar ni, banyak kali dia auto sendiri dah sebenarnya. So saya tak Monday, Tuesday saya open, Wednesday, Friday, Saturday saya tutup. Okay, 4 jam daripada pukul 9. So nantilah saya update kelak Okay, saya tekan button next. So messaging, orang boleh PM kita, orang boleh message kita. Location saya skip dulu. So masukkan gambar.
Okay, saya skipkan dulu. So kalau saya skip untuk advertising dan pak siap. So saya punya Google My Business dah siap. Okay, saya dah ada verify. Tapi dia minta saya supaya completekan business profile ni supaya lebih better lah. Okay, dah siap dah. Anda kata orang tiap perkataan Kokoja ni, ingat kan geng? Macam saya kata tadi, orang tiap perkataan Kokoja. Lepas tu dibantu pula dengan saya punya SEO kelak kalau saya letak kat website dan sebagainya. Orang yang sekitar dekat dengan kawasan rumah saya ini, potensi untuk mereka melihat saya punya kedai ataupun saya punya profil dekat dalam Google My Business ini adalah sangat tinggi. So lepas ni you guys akan cakap lah, oh rupanya ada dekat dalam Google. Yes, ini dia. So banyak lagi usahawan kecil ni, dia tak buat benda ini. Dan of course, saya dekat sini aja adalah ads Google kan. Dia boleh buat post, you boleh masukkan gambar. Lepas tu dia boleh, orang boleh hantar review kat kedai you kalau ada. Okay, lepas tu view lah. Okay, lepas tu news, banyak dan sebagainya. Okay, food delivery. Kalau ada orang food order, you boleh tak button kalau nak. Orang boleh online. Okay, kita boleh manage lah. Kita boleh tengok insight. Berapa ramai tengok. Contoh lain, saya ambil dekat sini tadi, saya tukar Kokoja ni, saya ambil yang lain lah. Okay, saya pergi balik dekat home utama. Okay, contohlah saya pergi kepada macam-macam semua Bro Rosette je kan. Tengok, Bro Rosette handsome sangat pun ada tau. Okay, saya ambil Bro Rosette Ali Shukri. Kita ambil yang mana? Rempah giling lah. Sebab nak tunjuk contoh, insight dia, berapa ramai yang tengok tengok dalam tempoh sebulan, guys, 59 orang tengok. Tak ada review. Saya ambil dalam satu quarters 3 bulan 197 view. Ini bukan benda yang saya jual Ini sekadar yang saya guna untuk orang nampak saya punya views. Ini kalau ada orang search. Kita tengok ada orang search tak? 147 orang search. Direct, banyak ni discovery, orang jumpa. Bila orang type perkataan apa yang dia type lah, saya tak tahulah Tapi dia orang type, mereka nampak Bro Rosette rempah giling. 147 search. So of course, bagi setengah orang macam tak ada banyak sangat, tak perlu ribu dan sebagainya. Of course, sebab saya bukan, kata orang tak run ads lagi. Bukan produk yang famous pun. Bro Rosette tu kat depan. Sepatutnya rempah giling tu patut kat depan. So dia lagi banyak membantu lah. Dan rempah giling tak ramai cari sebenarnya. Okay, bila tengok daripada carian, apa panggil? Carian ini pun, boleh nampak tak ramai pun cari. So, sebab tu bila saya nampak dalam setahun berapa orang dia cari. Tapi ada. Saya tersenarai orang cari jumpa dekat dalam search dia. Ini yang kita kena ada. Sebab tu kalau you ada dapat nasihat, you nak bagi nasihat kepada mereka yang buat perniagaan, mereka ada company, mereka ada pejabat, mereka ada kedai, suruh mereka buat benda ni. Of course, kalau you cakap, kalau dia tak nak buat sendiri, you boleh minta upah kat dia. Tak apa, you bayar. Okay? Sekejap je buat. You nampak sekejap je, tak perlu lama pun. Okay, nampak? Sebab saya borak tu yang dia panjang. Tapi kalau you betul-betul buat, actually dia tak ada terlalu panjang cerita je. Okay, nampak tak ramai cari pagi link. Tapi saya ada dalam carian. Ini baru contoh yang mudah ni. So kalau you tengok betul-betul, kalau you ada peluang kalau you ada potential untuk contohlah saya ambil ni dah tutup ni. Okay, ni dah tutup ni. Okay, dah tutup. Kalau tak dulu, ini antara carian yang sangat ramai. Sebab apa? Dia ada perkataan travel dan taus. Okay, tahun 2018 ke atas lain, waktu ni dia punya engine cari, 2016. Waktu ni memang ramai suka travel. 2016, 2017, sangat ramai. Memang perkataan, sebab dia kat Putrajaya, salah satu sebab dia lagi ramai cari sebab dia dekat area Putrajaya. Okay, memang sangat ramai dan dia sangat interesting lah bila ada orang terus call, tanya dan sebagainya. Okay, so ini antara yang you kena ada
bila you buat perniagaan online. Okay, Google My Business is a must. Okay, so kita sentuh pasal Google, visual lah, termasuk visual lah itu. Okay, so back kepada kita punya pemasaran visual. Okay, last sekali, apalah kita ambil daripada si konsep. Visual ni lebih kepada image. Tersebut daripada start daripada kelas kita sampai kepada petang ni. Okay, saya harap jadi semua ni kalau dengar ni, jangan anggap dia macam idea. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ni database daripada pelbagai strategi sebenarnya. Yang saya tunjuk pada hari ini adalah macam mana kita nak muncul, macam mana kita nak berada dalam dunia online. So, cara nak set up, dia very straightforward kan? Perasan tak? Dia tak, sebabkan kita faham, saya faham, ada antara kita ni mungkin kata macam, nampak mudah lah. Tapi sebab dia tak test lagi, dia mungkin tak nampak apa kekurangan dia. Dia mungkin bila nak daftar tu, dia tak tahu apa yang dia hadapi. Contoh ni, dia nak type je, tiba-tiba tak boleh tekan next button. So, apa saja pengalaman yang you ada, peluang untuk you adalah share dengan kawan-kawan lain yang dalam grup kita. Okey, sampai dalam grup tu, kalau you tengah buat dan sebagainya, kalau you ada masalah, you share kat dalam grup. Okey, saya hadapi masalah ni, lepas tu saya buat macam ni, jadi. Ataupun saya hadapi masalah ni tak jadi-jadi dah nak buat, minta tolong kawan-kawan lain. Mungkin mereka ada idea untuk bantu dan sebagainya. So, itu pentingnya community yang memang nak buat tentang digital marketing. So, saya rasa banyak benda sebenarnya yang saya cakap ni, walaupun nampak macam interface, tapi sebenarnya saya dah sentuh kepada intermediate dan juga expert. Kalau betul-betul you explore, you can got a lot of things lah actually. Okay. So, next. By the way, ada orang cakap dengan saya pernah tak buat, apa panggil? Ambil tak projek dulu, daftarkan bisnes. Pernah? Orang bayar saya RM400 untuk saya daftarkan bisnes dia. Waktu tu baru lagi lah kan, baru sangat dengan benda yang macam ni. Jadi, bagi saya 400 masa tu besar lah kan, sebab saya tak tahu sangat. Masa tu lah. Tapi kalau sekarang, saya takkan cakap kat dia daftar Google My Business dia. Saya akan minta dia untuk buat website, saya akan minta dia untuk design, saya akan minta dia untuk media sosial yang lain. So, banyak benda yang saya boleh tawarkan dalam satu harga, yang mana harga tu relevan untuk dia bayar dan relevan untuk keuntungan dia. So, itu antara yang you kena yakin dan you kena buat. Sebab tu, go backward, kalau you ada rasa macam, saya tahulah benda ni, you explore, dan you gunakan pengetahuan you untuk bantu perniagaan lain untuk berkembang. Yang mana owner business, kalau you rasa macam quite difficult tapi mesti ada, tak apa, you boleh outsource. This good for you, in future you punya target lah. Sebab dia kalau you buat awal dulu, kalau you dah ada website, you dah ada everything, actually zaman tengah COVID ni, PKP ni, ramai yang boleh order online. Foodpanda tengah naik betul. Siapa yang ada bisnes makanan, Foodpanda is the best lah choice. Okay, so kita pergi kepada soalan. Saya tengok ada soalan tak? Saya tak nampak ruangan chat. Okay, tak ada soalan biasalah tengah hari petang-petang ni, rasa macam semua faham Okay, visual. Okay, saya dah share berkaitan dengan slide. Okay, kita sentuh sikit pasal slide. Okay, slide ni actually dia ada beberapa bahagian. Yang saya ingatkan lagi, kita ada community dan juga disclaimer. So, di mana pihak MDEC tak benarkan tuan-tuan share dengan orang lain. So, kita tahu juga setiap tahun dia akan ada up to date lah. Okay, maknanya kalau you nak belajar benda yang baru, latest dan sebagainya, of course you kena masuk dalam program macam ni. So, dan ini adalah kandungan dia, asas keusahawanan. Saya tersentuh sangat pada hari ini. Pengurusan kewangan, pakai gambar, copywriting, SEO, Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga Google My Business. So, everything dah ada dalam nota. So, dan yang maklumat berkaitan dengan ini juga sebenarnya ada dalam portal MDEC. Okay, so saya harap dan you akan nampak 4P, sekarang ada 7P, marketing mix. Kalau you belajar HP accounting, faham benda ni. So 4P, lepas tu kita ada 7P sekarang yang orang pakai, 7P juga untuk marketing. So you boleh explore lah, it's good for you. Sebab ni persiapan you, sebab saya difahamkan you guys mungkin akan grad nanti. So bila you dah ada pengetahuan ni, you pergi dan you akan yakin. Okay, rajin membaca lah. Okay, ada orang cakap dengan saya, Coach, ada tak cara lagi lepas daripada kelas ni, ada tak lagi yang Coach boleh bantu kami daripada segi pengetahuan? Yes, saya ada. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang,
saya tak boleh janji bila, tapi kejap ya. Saya ada lebih kurang 232 ibu yang ada kaitan dengan perniagaan, tapi in English lah kan. So maknanya ada jugalah saya letak Harry Potter lah apa lain. So dia ada berkaitan dengan perniagaan, ada berkaitan dengan novel dan sebagainya. So saya akan buat satu apps. Okay, apps sudah siap lah sebenarnya, tapi saya tak masukkan dalam Play Store lagi. So di mana kalau you ada masa terluang, you boleh study, you boleh baca, you boleh belajar. So okay, by the way tak apa, kita stop seminit dulu. Dan juga ada orang cakap dengan saya, sebab lagi kita akan sambung kepada career. So kalau you tengok career, you ada peluang tu macam-macam. Bila saya tunjuk contoh tadi tu daripada awal sampai sekarang, kalau you boleh relate keseluruhan apa yang you belajar pada hari ini, apa-apa saja bidang yang you belajar, you boleh buat marketing actually. You cakap dengan saya, even you belajar contoh lain, you belajar tukang jahit, ada kaitan, boleh buat marketing. You belajar undang-undang, yes, ada kaitan. You boleh buat pemasaran tadi, you nak cari klien. So, you kata dengan saya, habis kami bahasa ni, yes, you pun ada peluang. InsyaAllah kita akan share nanti, sebab untuk pengajian bahasa, untuk you jadi sebagai seorang pendakwah ke dan sebagainya, at least you ada banyak idea yang you boleh buat. But please pick satu, then you fokus buat sampai selesai, and then you boleh pergi lompat strategi seterusnya dan sebagainya. So kita rehat dulu. Kita rehat dulu pada pukul 3.30 petang, kita akan masuk dan kita akan continue lagi kepada chapter yang agak menarik for your future. But saya akan bantu daripada apa yang saya tahulah kan. So mungkin ada lagi daripada barisan pensyarah, mereka jauh lebih tahu sebenarnya peluang-peluang pekerjaan, kerjaya yang you boleh ceburi, yang you boleh buat. Yang saya cerita adalah daripada segi sudut, kalau you rasa nak buka lagi peluang yang lain, you nak tambah lagi income yang lain, actually dia ada lagi solusi-solusi yang lain. So kita akan sama balik pada pukul 3.30, kita rehat dulu, jumpa lagi. Saya serahkan mic kepada kepada ni lah. Okay, baik. Terima kasih Coach untuk perkongsian untuk slot ketiga ni. Jadi diingatkan para peserta untuk mengisi borang kehadiran yang akan diberikan sebentar lagi. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita akan jumpa pada 3.30 petang ni.